Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Kita akan teruskan untuk yang berikutnya. Okey, masih lagi 1.1 iaitu daya paduan Daya paduan. Okey. Siapa yang belum lagi tertengok, boleh tengok yang part 1, part 1. Okay, mungkin saya akan share link di bawah lah nanti Jadi kamu akan rujuk link di bawah tu untuk yang part 1 Okay, jadi hari ni kamu tengok dia tidak banyak pun, berapa muka surat je. Mungkin 2-3 muka surat je. Ya ke 2-3 muka surat je untuk habiskan 1.1. Jadi 1.2 tu saya tidak lagi masuk lah. 1.1 hari tu kita berhenti di muka surat. Banyak juga muka surat dia. Di muka surat 6 hari tu kita berhenti kan. Muka surat 7 dan beri 7. Hari ni 7 sampai 12 lah. Okay, 7 sampai 12. Okay, kalau kamu sudah baca, angkat tangan. Ni kalau tidak angkat tangan tu dia belum baca kan. Jadi susah lah. Kalau belum baca ni susah ni, padat sangat ni. Tak apalah, nanti kamu tengok rakaman balik Kalau saya laju kalau saya laju dan kamu tidak faham, terpaksa kamu tengok rakaman balik lah. Okay, yang pertama. Okay, yang pertama. Hari ni, ini untuk hari ni. Yang hari tu settle dua standard pembelajaran settle. Yang pertama hari ni kamu akan tengok, kamu mesti boleh berkomunikasi tentang daya paduan. Okay, daya paduan. Apabila objek berada dalam keadaan situasi berikut 3 situasi ni. Okay, yang pertama pegun. Yang kedua bergerak dengan hal laju seragam. Dan yang ketiga bergerak dengan pecutan seragam. Okay. Sekali lagi saya ulang F. Ini tentang daya paduan, simbol F daya paduan. Kalau dia tulis F, sebab itu tahun lepas saya bagi simbol Fnet. Kalau dalam buku rujukan mana-mana pun mungkin kamu pernah jumpa Fnet. Fnet maksudnya daya paduan. Dia guna simbol F. Mesti ada N net ataupun FN ke kan. Itu maksudnya daya paduan. Kenapa? Jangan confuse dengan F biasa. Kalau F biasa itu daya. F biasa itu apa-apa daya F. Jadi dalam di sini ditulis F macam F biasa ni, tapi maksudnya adalah daya paduan. Jangan kamu keliru lah. Oh, tidak nampak dia punya ni. Oh ni baru nampak. Okay, F ni maksudnya daya paduan. Jadi dalam keadaan pegun, daya paduannya sifar. Dalam keadaan bergerak dengan hal laju seragam, daya paduan pun tetap sifar. Dan yang ketiga, kalau objek bergerak dengan pecutan seragam, daya paduan dia tidak lagi sifar. Okay, tidak lagi sifar. Jadi 3 kes ini kita akan tengok Kamu kena pandai menghuraikan, menceritakan ataupun menerangkan 3 situasi ini Okay, yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan daya paduan jisim dan pecutan objek. Ini sudah, saya rasa ini sudah di cover tahun lepas lah sebahagiannya. Kalau kamu ingat, kita guna rumus Fnet sama dengan MA. Ingatkan rumus ni yang ada MA. Kalau ingat, angkat tangan. Krik. Okay, tak apa, tak ingat. Okay. Fnet sama dengan MA tu tingkatan 4. 2.6 kan. Tajuk 2.6 tentang daya. Jadi kamu kena revise balik lah.
Rina cuba cakap hello. No respon juga. Tak apa. Ada, okey. Itu halo. Tapi lebih kurang lah dengan hello. Okey, tak apa, tak apa. Okey, jadi kita tengok hari ni. Okey, kita tengok yang muka surat yang ke-8 ni. Muka surat 7 tu adalah alat yang digunakan untuk menentukan daya paduan. Yang saya sebut minggu lepas tu. Ada alat kan? Okey, jadi itu kamu boleh bacalah sendiri macam mana alat itu. Saya terang yang muka surat bermula dengan muka surat 8 Okey, daya paduan pada objek dalam pelbagai keadaan gerakan. Dalam pelbagai keadaan gerakan. Macam-macam situasi lah kan. Nah, daya paduannya macam mana? Mau kira situasi yang macam mana, daya paduannya sifar dan sebagainya. Okey. Jadi dalam ini ada istilah yang penting di sini. Okey, ini gambar rajah jasad bebas. Gambar rajah jasad bebas suatu objek. Ini translate daripada bahasa Inggeris lah. Okey. Kalau bahasa Inggerisnya free body diagram. Free body diagram, gambar rajah. Okey, gambar rajah jasad bebas sesuatu objek. Ialah apa? Ialah gambar rajah yang menunjukkan semua daya yang bertindak ke atas objek itu sahaja. Maknanya satu objek itu dia ada satu gambar rajah jasad bebas. Contohnya yang buku ni dia ada gambar rajah dia lah. Gambar rajah jasad bebas dia. Okey. Daya-daya yang bertindak pada objek itu sahaja. Maksudnya pada buku ini sahajalah itu. Maknanya gambar rajah jasad bebas untuk objek itu. Okey. Okey, ini gambar buku, ini gambar beg ataupun bagasi beg lah. Okey, jadi daya-daya yang bertindak pada beg ini ada N, ada R, kasih besar sikit. Ada N, ada R ke sana dan ada W ke bawah. Kalau yang buku tadi ada R ke atas dan ada W ke bawah. W ni kamu bacalah, kamu mesti sudah tahu kan. W itu adalah berat buku, memang ke bawah lah. Okey, berat buku oh ni buku saya. Berat buku adalah ke bawah. R adalah tindak balas normal dari meja. R adalah tindak balas normal dari meja. Macam mana kamu tahu R itu ada? Cerita macam mana R itu ada tindak balas normal daripada meja. Macam mana R itu ada di situ? Berat memang ada kan, berat memang ke bawah. Kamu pun ada berat kan. Okey, macam mana boleh ada R tu? Ada yang boleh cerita? R tindak balas normal. Siapa mau tahu kewujudan R tu? Kamu tumbuk meja tumbuk meja. Kalau kamu rasa sakit tu, maksudnya adalah balasan meja tu pada tangan kamu kan. Betul? Kalau siapa kata betul, angkat tangan. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 4. Okey. Nah, jadi betul lah. Gambar rajah, tindak balas normal. Dia ada. Bukti dia kalau kamu tumbuk meja, kamu rasa sakit. Jadi mesti ada daya yang bertentangan dengan arah daya tindakan kamu. Jadi sama juga dengan kes buku ni. Okey, kalau ada berat, mesti ada daya yang bertentangan untuk mengatasi berat itu. Okey. Sebab itulah buku itu pegun. Okey, maksudnya buku itu statik. Statik maksudnya dia seimbang dari segi daya ke bawah berat dengan daya ke atas. Okey.
Okay, sama juga dengan bagasi bag ini. W, okay, weight memang sentiasa ke bawah. Ni menegak ni ke bawah ni, bukan menyerong begini. Okay, menegak ke bawah ni. R, tindak balas normal. Ingat, normal maksud R dia ni adalah secara menyerong begini. Sebenarnya dia adalah berserenjang dengan permukaan. Ini permukaan. Sebab tu nama dia normal. Normal tu maksudnya daya itu berserenjang, bertindak secara berserenjang dengan permukaan. Ini permukaan. Jadi berserenjang begitulah. Bukan ke atas pula. Kalau ke atas pula macam buku tadi. Kan dia ni permukaan buku, mestilah berserenjang ke atas kan. N, okay, kalau N tindak balas normal juga, tetapi daripada penahan. Ini dia guna simbol N lah. Kamu boleh guna simbol macam-macam. Boleh guna R1, R2. Okay, R maksudnya, kalau biasanya R adalah digunakan sebagai tindak balas normal lah, R. Okay. Kalau N dia, N tu normal, tindak balas normal, tapi daripada yang gini kenapa begini? Sebab dia kena berserenjang dengan permukaan. Ini permukaan yang bersentuhan dengan bag tu. Jadi normal itu mestilah berserenjang. Okey, jadi itu pengenalan lah untuk ini. Jadi apa yang kamu kena faham sebenarnya daripada ni? Yang ini kamu boleh baca sendiri. Lori ataupun trailer ni roket. Okey, tengok macam mana daya-daya yang ada pada yang okey. Contohnya yang ni daya yang bertindak pada trailer. Okey, kita ada daya tindak balas normal, kita ada berat trailer ke bawah, kita ada daya tarikan kerana ditarik oleh motor kan. Daya tarikan ni lain dengan perkataan lain dia sebut tujahan enjin. Enjin lah, ini enjin ni. Enjin yang menarik kan. Jadi daya tarikan itu sama juga dengan maksud tujahan enjin. Yang ke last belakang ni ada daya geseran. Ini pun kamu tahulah. Okay, ada daya geseran. Jadi dia ada 4 daya. 1, 2, 3, 4. Okay. Roket pun sama. Kamu tengok roket bergerak ke atas, maka dia ada tujahan enjin. Ni saya kata tadi tujahan enjin ni. Okay. Berat memang ke bawah. Ni rintangan udara ke bawah. Jadi jangan kamu ingat di bawah itu ada berat sahaja. Kalau roket itu dia mesti bergerak ke atas. Kalau bergerak ke atas mesti ada dia melawan sesuatu, kan? Jadi yang dia melawan itu adalah udara, maka dia ada daya selain daripada berat, iaitu rintangan udara. Jadi rintangan udara ini sama arah dengan berat. Okey. Okey, baik, itu pengenalan lah, mungkin kamu sudah tahu. Memang kamu tahu pun sebenarnya benda tu. Okey, ini kata tadi 3 situasi. Azni, turun tangan. Okey, mungkin lain lah kali kan. Okey. Sekejap. Okey, turun tangan sudah. Okey, jadi yang ini situasi pertama adalah objek dalam keadaan pegun. Jadi tidak bergerak. Saya rasa yang ni sudah saya terangkan tahun lepas kan yang ni. Betulkah? Ni sudah kan? Yuki. Betul kan? Ni saya sudah cerita tahun lepas kan? Yuki. Sejak bila? Astagfirullahalazim. Kenapa saya ingat segala-galanya? Wah, saya ingat segala-galanya. Sejak bila? Sejak kita cerita F sama dengan MA. Sebelum PKP 1 lagi. Ya, masa PKP 1 melanda bulan 4 begitu. Masa tu online lah, kita buat online lah. Tapi kamu ada join masa tu? Saya pun okey. Okey, jadi tak apalah. Okey, dalam keadaan pegun tak bergerak. Kalau tak bergerak maksudnya kita panggil dalam keseimbangan. Kalau dalam keseimbangan
enjin mati semua kan. Jadi yang di bawah itu berat W, weight, R adalah tindak balas normal. Jadi dia seimbang dalam keseimbangan. R sama dengan W. Ni dia tulis sini ni, R sama dengan W. Okay, siapa yang lupa, kamu kena ingat balik ni rumus ni. F net sama dengan MA. Ni kena ingat ni, penting ni. F net sama dengan MA ni. Hukum gerakan Newton. Ni hukum gerakan Newton ke berapa ni? F net sama dengan M. Cari balik nanti, cari info tentang hukum gerakan Newton yang ke berapa ni pasal F net sama dengan MA ni. Okay. Okay, jadi apa yang menyebabkan W dengan R ini sama? Kalau pegun, objek itu tidak bergerak. Jadi pecutannya kosong kan? Betul, pecutannya kosong. Okay, sekarang ni kita tengok daya ke bawah ke atas ni. Jadi daya paduan F net, saya kasih kecil sikit tulisan tu. Nampak macam simple je benda ni, tapi detail dia kamu kena faham. Sebab itu kamu dalam hasil pembelajaran tu kamu kena berkomunikasi, kamu kena pandai huraikan ni cerita ni, apa yang berlaku, kenapa W sama dengan R, dari mana datang W sama dengan R ni. Jangan pula kamu cakap sebab dia seimbang cikgu. Bukan begitu jawapan dia. Dia datang daripada F net sama dengan MA. Okey, kalau A kosong, sebelum A kosong, sebelum kita letak A kosong, F net ini daya paduan kan. Kamu belajar sebelum ni, daya paduan tu dalam gambar kita ni, macam mana mau kira daya paduan? Cuba bagi tahu. Sini besar sikit. Ni kita ada W ke bawah, R ke atas. Macam mana mau kira daya paduan? Tajuk minggu lepas ni macam mana ni? Daya paduan sama dengan apa? Tidak ada. Tidak tahu apa-apa. Tidak tahu. Macam mustahil lagi tidak tahu. Daya paduan adalah hasil tambah vektor. Okey, hasil tambah vektor-vektor yang ada, okey. Yang melibatkan yang menggabungkan vektor-vektor yang ada, Jadi F net kita akan tulis macam mana? W tolak R begitu. W tolak R sama dengan MA. Macam ni, ingat balik. Saya rasa kamu ingat, cuma kamu ni Jadi ataupun saya tulis R ke atas. Biasanya dalam matematik positif lah kan. R ke atas tambah dengan negatif W. Tu kamu dapat R tolak W sama dengan MA. Okey, sama dengan sekejap loading. Okey, R tolak W sama dengan MA. Tapi A itu kosong, ni kosong. Jadi saya kosong darab M kosong lah. Kosong darab M kosong. Jadi sebab itu dia jadi R tolak W sama dengan kosong. Last dia akan jadi R sama dengan W. Itu datangnya yang ditulis kotak hijau ni. Nampak ni? W sama dengan R ataupun R sama dengan W. Itulah hasil dia. Ni yang saya kata kamu kena pandai berkomunikasi daripada mana datangnya kesimpulan yang kotak hijau ni. Kaitkan dengan yang silibus tahun lepas tingkatan 4. Ni huraian dia. Huraian dia ada saya tulis ni di atas. Ini huraian dia. Ini dia punya jawapan akhir dia, pembuktian dia. Okey, tak apa, nanti mungkin kamu lebih cerdas nanti Okey, yang ke seterusnya, kalau keadaan ataupun objek bergerak dengan laju seragam. Laju seragam. Sekarang ni bergerak ni. Bergerak ke mana? Ke atas, ke bawah, kiri, kanan? Bergerak ke kanan lah. Kanan. Jadi ke atas dan bawah, ada perubahankah ke atas dan ke bawah?
Tidak dengar, kuat sikit. Tiada. Tiada. Okey, tiada perubahan. Jadi cara menerangkan dia pun sama macam tadi. Ni. Yang untuk atas bawah ditulis W sama dengan R. Okey. Atas bawah. Kereta tu mana terbang kan? Kalau kapal terbang lain lah. Ini kereta tu bergerak secara rata saja ni di jalan raya. Okey. Jalan raya, jalan-jalan kan, jalan raya. Okey, W dengan R sama. Jadi W sama dengan R. Penerangan dia macam tadi. Okey, dari segi kiri kanannya, dia bergerak ke kanan. Jadi tujahan enjin T, kenapa dia tulis sama dengan FR? FR itu daya seretan ataupun seretan. Seretan itu maksudnya yang belakang ni. Contoh seretan, geseran kan. Jadi kenapa ditulis T sama dengan seretan? Dari mana datangnya itu? Okay, dari benda yang sama. Cara membuktikan tu macam begini, sama. Jadi kita akan tengok Fnet sama dengan MA. Pen warna apa? Orange lah. Okay, kita akan tengok Fnet sama dengan MA. Tapi kita gunakan kiri kanan lah. Tadi yang atas bawah. Kan? Sekarang kiri kanan. Okay. Okay, jadi Fnet. Saya anjak tulisan ni ke atas sikit. Harap-harap kamu boleh nampak lah ni Fnet sama MA. Jadi Fnet kita adalah dia bergerak ke kanan kan. Jadi T tambah dengan negatif FR sama dengan M A. Jadi T tolak FR. Saya harap kamu nampak lah tulisan tu dia. Okay, sama dengan MA. Okay, lepas tu hal laju seragam maksudnya ada pecutan. Hal laju seragam ada pecutan. Okay, tiada, jadi kosong. Di sini kosong. Jadi T tolak FR sama dengan kosong. Jadi T sama dengan FR. Itu datangnya yang ini. Kamu kena tahu ni, memberi hujah ni, dari mana dia buat ni. Dia ada bagi tahu sudah di sebelah kiri ni, ada di cerita semua. Cuma dia tidak tunjuk detail dia. Sebab detail itu kamu sudah belajar di tingkatan 4. Kalau diulang balik di sini, makin tebal buku teks kamu tu kan. Okay. Jadi kamu kena pandai balik tengok yang kamu sudah belajar. Okey, itu situasi bagi hal laju seragam. Kalau hal lajunya semakin bertambah dengan seragam ataupun istilah yang lebih pendek, pecutan seragam. Okey, pecutan seragam. Daya-daya hubungan daya-daya yang bertindak, kalau ke atas ke bawah itu masih sama, tidak berubah daripada awal tadi. Jadi W masih sama dengan R. Okey, sekarang dia memecut. Maksudnya yang T ni makin besar. T makin besar pula. T itu lebih besar daripada yang tadi. Yang tadi hal laju seragam. Yang sekarang ni T dia lebih besar lah. Bila T lebih besar, yang FR ni sama. Sama. Kamu tengok panjang saiz anak panah yang tadi dengan yang sekarang ni sama saiz kan? Jadi FR ni sama. Walaupun dia bergerak laju, dari geseran mana berubah kan? Sama. Siapa lagi join ni? Okey, masuk. Jadi kalau T dia bergerak ke kanan, maka daya padu. Okey, bila dia pecut secara seragam, maka pecutan dia kosong ke apa? Pecutannya masih kosong? Tetap di satu. Tetap. Ya, betul, tetap. Pecutannya tetap ataupun bukan kosong lah. Okay, bila bukan kosong, kita kembali dengan rumus yang kamu belajar tingkatan 4. Fnet sama dengan MA. Okay.
Maka yang A di sebelah kanan ni dia tidak akan jadi kosong. Ni tidak akan jadi kosong. Sebab A-nya tu tidak akan kosong. Sebab dia memecut kan. Bila memecut, A mana ada kosong. Jadi tinggallah ini di sini. Biarkan di sini. Jadi F-net kita akan jadi T tolak dengan FR. Jadi persamaan kita adalah yang ini. Harap kamu boleh nampak. T tolak dengan FR sama dengan MA. Yang sebelah kiri ni T tolak FR ini, T tolak FR ini nama dia daya paduan yang ditulis ni, nampak ni ditulis ni. Daya paduan F adalah T tolak FR, ini daya paduan. Yang sebelah kanan ni pun daya paduan, tapi dalam rumus daya paduan sama dengan MA. Ini pun nama dia daya paduan, ini pun namanya daya paduan. Sebab itu dia tanda sama dengan kan. Okey, jadi dalam soalan nanti kita akan mengira daya paduan menggunakan rumus yang kamu sudah tahu di tingkatan 4 yang saya sudah cerita ni tahun lepas. Tapi waktu tu masa bulan 4 tu ramai lagi macam kalut lah. Kalut mau guna Google Meet dan sebagainya lah. Saya pun kalut masa tu. Okey. Okey, jadi habis 3 situasi ni. Jadi sekarang ni kamu sudah pandai berkomunikasi. Okey, tentang 3 situasi melibatkan daya paduan. Jadi kamu jangan ingat daya paduan itu hanya kiri kanan atau atas bawah sahaja. Kadang-kadang dalam satu situasi dia ada 2, kiri kanan dan atas bawah. Okey, jadi yang minggu lepas kamu belajar daya paduan tu satu situasi dia ada kiri atau kanan saja kan. Sebenarnya dia boleh banyak. Sama ada kiri kanan, atas bawah ataupun menyerong lagi kan. Dia ada banyak pattern ataupun banyak situasi. Jadi itu untuk yang pertama. Okay, kita try dulu aktiviti ni. Sekejap, saya cek dulu. Masa kita tinggal berapa? Tidak banyak sudah ni. Okay, kita test dulu kamu punya minda ni. Aktiviti jadual aktiviti 1.4 jadual tu ada muka surat 10. Aktiviti tu muka surat 9-10 lah. Okey. Okey, jadi kamu kita tengok ini kamu kena berlatih yang macam diterangkan tadi lah. Okey, kalau situasi pertama ini drone ni. Saya rasa dia guna Minecraft ni. Rina, ini Minecraft kan? Kalilah. Okey. Bukan. Tak apalah, guna apa-apa pun. Okey. Yang pertama, pegun di atas permukaan tanah. Enjin dimatikan. Duduk saja-saja, relax. Duduk saja kan. Jadi nilai pecutan A apa? Teruslah kita buat spontan je lah ni. A sama dengan 0. Okey, kita isi yang A dululah. Okey, barisan yang A dulu, yang ni dulu. Jadi yang kedua, bergerak dengan suatu pecutan. A dia sama dengan A dia sama dengan bukan 0 kan? Bukan 0, bukan tanda dia gitu. Okey, bukan 0. Okey, yang ketiga. Drone bergerak terus ke atas dengan laju seragam. Dia bergerak ke atas. Drone ni sekarang ni cerita drone ni dia buat ke atas, dia bergerak ke atas, bukan dia bergerak kiri kanan Dia bergerak atas. Jadi laju seragam, maka A sama dengan kosong. Okey, yang kedua, nilai daya paduan. Okey, nilai daya paduan F sama dengan, ataupun saya guna F-net lah supaya kamu tidak keliru dengan F yang biasa. F-net sama dengan kosong. Sebab A nya kosong kan. Tadi dalam rumus kalau A kosong, F-net kosong lah. Okey, betul. Yang ini F-net sama dengan apa?
tolak FR. T oh ya kan label pun belum. Ayah. Sepatutnya kena label dulu lah. Betul. Patutnya kena label dulu. T tolak FR. Okey, tak apa nanti. Ya kita label dululah senang. Jadi A ni kosong. Okey, kalau situasi yang ini kita tengok balik yang ni pertama Sepatutnya kena label dululah senang sikit. Okey, W ke bawah. Kan? W dia ada berat dia. Kalau ke atas dia guna apa? Kita label dulu. Okey, yang ke atas R kan? Tindak balas normal. Kalau dia sudah berada di udara, ini dia sudah terbang ni, tapi dia memecut. Kan, dia memecut ke atas. Kalau ke bawah dia masih W kan, berat dia ada. Selain daripada berat, kalau dia memecut ke atas, selain daripada berat, dia ada apa lagi halangan dia? Rintangan udara. Okey, rintangan udara. Dalam buku kamu diguna seretan. Jadi saya ikut yang buku FR. Diguna simbol FR. Saya ikut je. Ada seretan ke bawah. Jadi dalam kes kita ke bawah ada dua. Satu berat, satu lagi seretan. Okey, yang ke atas apa? Yang ke atas. Apa nama daya ke atas? R. Mana ada dia sentuh tanah sudah ni. Dia sudah di udara ni. Kan? Terbanglah. Kan? Dia udara sudah. Mana ada R sudah. R itu tindak balas normal bila dia sentuh tanah kan. Apa? Antah. Salah. Drone ada enjin kah? Ada. Rina angkat tangan, maksudnya ada. Drone ada enjin. Jadi dia yang bawa dia ke atas tu adalah enjin. Jadi saya tulis tujahan enjin. Taijahan pula. Tujahan enjin. Tujahan enjin tu tengok muka surat yang sebelum tadi. Dia guna simbol apa? Saya ikut je lah supaya kamu tidak pening. Dia guna T. Jadi saya guna T lah kan. Tujahan enjin. Padam balik. Bila dia mau habis ni kalau baru mau ni lambat ni, kira lambat ni saya mengajar ni. Okey, jadi tujahan enjin ke atas. Jadi daya paduan, macam mana mau tulis daya paduan? Ni. Bukan kosong kan? Dia daya paduan macam mana? Mau tulis apa ni di sini ni? Macam mana mau kira daya paduan? Saya guna pen warna putih mungkin lebih jelas lah. Buka putih sekejap. Ni W. Ada W ke bawah FR. Ke bawah FR. Ada dua lah ke bawah. FR dengan W. Lepas tu ke atas T. Jadi macam mana mau kira daya paduan? Minggu lepas daya paduan kita ambil apa ni? Kena gabungkan semua. Jadi apa yang negatif, apa yang positif ni? Macam mana mau tulis ni? T. T tolak dengan FR. Lepas tu tolak dengan W. Bagus. Warna putih tidak nampak pula di sini. Astagfirullahalazim. Sekejap. Ke warna orange balik lah. Okay, T tolak FR tolak W. Ataupun dengan lebih cantik, tak tahulah, lebih cantik, kamu tambahkan dulu FR dan W, buat kurungan, kamu buat tanda tolak. Sama saja maksud dia. Kalau kamu buka kurungan, tolak FR, tolak W. Sama saja maksud dia. Okay? Ni dalam matematik dia lebih cantik, kita tulis begini. Okay? Okay, penat cerita bab ni. Okay, jadi yang ke seterusnya. Okay, yang ini bergerak dengan halaju seragam. Patutnya situasi ini di sini. Situasi ini di sini. Tapi tak apalah, dia ikut susunan yang terbalik sikit.
Jadi dia ada ke atas, iaitu tujuan enjin masih ke atas. Okey, hal laju seragam. Yang ke bawah. Apa yang ke bawah dia? Yang ke bawah dia apa? Ada apa yang ke bawah? Masih lagi sama? Iya. W. Yang ke bawahnya pun masih sama, iaitu W dengan FR. Okey. Pecutan kosong. Okey, kosong pecutan dia. Maka Fnet dia adalah sama dengan kosong kan? Okey, boleh Fnet sama dengan kosong. Cikgu, Fnet tu kan dia adalah T tolak dengan yang tadi. T tolak dengan FR tolak dengan W. Cikgu, kenapa cikgu tulis kosong pula tu di situ tu? Cikgu ni tidak reti ke apa? Macam mana saya tahu kosong? Saya tahu kosong daripada pecutan dia kosong. Kan kamu dapat. Ni ada yang tanya nanti ni, baik saya jawab dulu. Jadi saya jawab dulu sebelum kamu tanya. Canggih kan? Jawab dulu baru tanya. Okey? Jadi A ni A ni kosong. Bila A kosong, whatever lah T tolak FR tolak W tu, yang ni T tolak FR tolak W ni, memang dia akan sama dengan kosong. Kan? Jadi saya tulis Fnet sama dengan kosong. Okey? Oh, jadi yang ini Fnet, kalau yang ini situasi kedua yang tengah ni, yang Rina beritahu tadi tu, yang ni kosong ke tidak yang ni? Ni kosong ke tidak? Kurungan dia ni beranjak sudah ni. Stres sekejap. Keluarlah kamu ni. Okey, ni kan ada Fnet kan? Fnet dia sama dengan kosong ke tidak di sini kalau saya tanya kamu? Semua ni, kesemua ni, T tolak FR yang dalam kurungan ni tambah W ni sama dengan kosong? Begitu? Tidak. Tidak kosong. Jadi poin dia di sini, poin dia di sini adalah Fnet kalau situasi pertama, kalau dia pegun, Fnet dia tidak kosong. Fnet dia kosong. Kalau situasi bergerak dengan pecutan, tak kisahlah pecutan seragam. Dalam silibus kita adalah pecutan seragam lah. Dalam pengiraan kita sentiasa pecutan itu seragam. Jadi kalau dia bermecut dengan seragam, tidak kosong. Okey. Dan kalau dia bergerak dengan hal laju seragam, Fnet dia kosong. Itu poin dia. Jadi yang kamu tulis yang ini, T tolak FR tambah W, ini untuk kalau dia tanya apa-apa tentang T ataupun tentang FR ataupun tentang W. Okey, nanti kita tengok soalan lah. Okey. Okey, jadi yang itu. Okey, jadi yang seterusnya paling bawah, perbandingan antara daya-daya yang bertindak. Jadi ini kita tulis sahaja R sama dengan W. Maknanya disuruh kamu tulis persamaan daya-daya yang bertindak pada drone ini. Itu je. Kenapa hilang sudah saya punya T? Oh ya, yang ni ada satu ni sebenarnya. Okay. Yang kedua, persamaan daya-daya bertindak. Jadi tadi kamu kata T sama dengan T tolak FR tambah W kan, dia punya Fnet dia. T ni adalah Fnet dia. T tolak dengan FR tambah W. Dia bergerak ke atas kan, dia memecut. Kan bila dia memecut, maksudnya yang dia bergerak ke atas lah. Maksudnya yang T ni lagi besar kan. Jadi T lagi besar. T lagi besar daripada yang di bawah ni.
hasil tambah yang di bawah ni. Jadi saya boleh tulis, okey, saya boleh tulis T tolak FR tambah W yang ini, saya boleh tulis dia adalah lebih besar daripada kosong. Okey, jadi T saya boleh tulis dia adalah lebih besar daripada FR tambah W. Okey. Pecutan positif kan? Positif maksudnya lebih besar daripada kosong. Maka saya boleh tulis T lebih besar daripada FR tambah W. Maknanya hasil tambah di bawah ni lebih kecil berbanding T. T lagi besar. Sebab tu dia memecut ke atas kan? Logik lah. Dari segi yang ketiga, okay, situasi yang ketiga, saya ambil saja yang ini, saya tukar tanda apa je? Lebih besar. Jadi lebih besar tu akan berubah jadi tanda apa? Sama dengan. Sama dengan. Bagus. Jadi T sama dengan FR tambah W. Bagus. Maknanya dia dalam keadaan kita panggil seimbang, stabil. Stabil bukan maksudnya tidak bergerak. Stabil ada dua maksud. Ialah yang tidak bergerak pun dipanggil stabil. Yang kedua adalah dia bergerak dengan hal laju seragam. Saya panggil seimbang lah. Seimbang dari segi daya-daya yang bertindak. Bukan maksudnya dia hanya tidak bergerak, duduk saja kan. Jadi T sama dengan hasil tambah dua-dua. Jadi itu untuk yang ketiga ni kamu buatlah catatan. Ini kena buat dalam nota. Masukkan sebagai nota. Untuk tambahan yang ini, macam Rina beritahu tadi, saya ikut kamulah Rina. Jadi yang ini saya tambah sikit. Ataupun saya ubah sikit yang ni, saya tulis Fnet KT tolak dengan FR tambah W, tapi dia sama dengan kosong. Okey, padamlah ni. Okey, jadi itu untuk baru pertama ni. Okey, rehatlah 1 minit kan. Siapa setuju rehat 1 minit? Angkat tangan. Satu orang je setuju. 2 orang. 2 orang daripada 7. Maka saya tak boleh rehat lah. Saya kena teruskan lah sebab tidak cukup majoriti Okay. Okay, sekarang ni yang kedua, menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah kamu ni. Masalah ni lah, maksudnya masalah daya paduan. Okay, buah kelapa jatuh ke tanah, budi yang baik dikenang juga. Bukan itu. Apa tu? Salah tu kan, bukan peribahasa tu, saya tidak ingat lah peribahasa tu. Okay, buah kelapa jatuh ke tanah. Ni. Rajah menunjukkan 2 kilogram buah kelapa jisim 2 kilogram jatuh dengan pecutan 9 meter per second. Ada pecutan, ada M, ada A, ada M. Ada 2 maklumat dia bagi. Ada A pecutan, ada M 2 kilo. Lakarkan gambar rajah jasad bebas bagi buah kelapa tersebut. Lakarkan gambar rajah jasad bebas. Jawapannya sudah ada, tapi saya kena cerita. Sekarang kita tengok soalan ni. Okey, yang ni. Okey, ni lakaran dia. Kamu kena pandai label. Dia sedang jatuh kan? Bila sedang jatuh, dia ada, memang ada berat dia. Dan dia ada rintangan udara ke atas. Sekarang ni dia jatuh ke bawah. Kalau yang tadi, drone tadi dia jatuh ke atas. Drone jatuh ke atas. Drone tadi dia naik ke atas. Rintangan udara tu ke bawah. Ataupun seretan ke bawah. Sekarang buah kelapa jatuh ke bawah. Mesti rintangan dia ke atas berlawanan kan. Yang melawan buah kelapa. Ada calling kejap Nantilah saya ni Tak apalah nantilah. Okay. Jadi ini cara melakar. Okay, cara melakar gambar rajah jasad bebas. Free body diagram. Okay, free body diagram.
Hitung daya yang bertindak. Daya paduan Fnet. Daya paduan yang bertindak ke atas buah kelapa. Daya paduan. Saya rasa kamu tahu. Okey. Cuma saya mahu tekankan di sini. Dalam kes kita jatuh ke bawah kan. Jadi Fnet. Saya tak tahulah kamu ni. Kita tengok saja buah itu bergerak ke mana. Jadi buah itu bergerak ke bawah. Jadi kita ambil yang ke bawah dulu, baru tolak dengan saki baki yang ke atas. Kan, jadi first thing kita tengok dulu di mana pergerakan, ke arah mana pergerakan dia. Jadi itulah yang di depan sekali. Jadi dalam kes kita Fnet sama dengan tulis dulu Fnet sama dengan MA. Ini rumus kata 4 kamu belajar dulu. Jadi Fnet itu adalah W tolak dengan R. Nanti kamu tanya pula, cikgu, W ni ke bawah cikgu. Ni ke bawah cikgu ni. Patutnya negatif lah dalam MAT. Kan vektor ke bawah negatif. Sama je. Nantilah kita tengok yang tentang itu negatif. Jadi sama je. Nanti kita tengok. Yang ni saya ikut dulu apa yang dia buat. Okay, W tolak R sama dengan M. Kita hanya ambil magnitude sajalah. Okay. W tolak R sama dengan MA. Okay, jadi kita mahu cari apa ni? Daya paduan. Daya paduan kita tahu dia adalah MA dan dia juga adalah W tolak R. Jadi mana satu kita mahu kira ni? Boleh pilih lah. Kalau ada maklumat pasal MA, kita guna MA. Kalau ada maklumat pasal W dengan R, kita guna yang ini. Okay, ini persamaan sahaja. Okay, persamaan dia. Jadi kalau tidak silap kita ada pecutan 9 kan? Okay, 9 ada pecutan dan jisim ada 2. Jadi kita guna ini sebagai pengiraan dia. Fnet sama dengan M. Kita guna M2 dan kita guna pecutan dia 9. Jadi jawapannya 18. Unit dia Newton 18 Newton. Ada soalan? Tanya. Ada soalan kah? Tidak ada soalan. Okay. Okay, yang tadi saya kata daya paduan tu kalau ke bawah negatif, ke atas positif. Boleh juga kamu buat begitu. Okay, jadi sebelum kamu tanya, saya dululah yang buat Fnet yang kamu belajar sebelum ni, kalau kanan positif, kiri negatif, atas positif, atas positif, ke bawah negatif. Itu dalam matematik. Jadi saya boleh buat R tambah dengan negatif W. Jadi ini sama dengan MA lah. Ini sama dengan M. Pecutan dia ke bawah kan? Ke bawah negatif. Kan? Jadi saya kena buat negatif MA. Okay. Negatif MA. Jadi kalau kamu perasan, R tolak W sama dengan negatif MA kan. Kalau kamu perasan, kita boleh kamu tengok saja negatif ni, kita pindahlah. Negatif 1 ni kita pindah ke sini. Jadi bahagilah. Jadi semua tu dibahagi dengan negatif, semua terbalik dia punya terbalik dia punya tanda dia. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Maka saya boleh tulis W tolak R sama dengan M. Sama je. Sama je. Jadi daya paduan tu boleh guna yang ini ataupun yang ini, bergantung pada maklumat yang dia bagi. Okay. Jadi itu untuk soalan B. Okay, B settle. Okay, yang ke C, nyatakan arah daya paduan. Okay, arah daya paduan senang je. Kita tengok saja dia bergerak ke mana. Ke bawah. Jadi arah dia ke bawah. Okay, settle. Okay, yang ke D. Berapakah magnitude rintangan udara? Okay, rintangan udara ni dalam gambar. Rintangan udara R. Okay, magnitude dia W. Magnitude rintangan udara kita sudah ada tadi Fnet. Kita sudah kira tadi Fnet dia 18 kan?
Saya tidak tengok jawapan dia dulu ni. Kita tengok macam mana kita boleh selesaikan dengan jawapan-jawapan kita sudah dapat tadi. Jadi Fnet kita ada 18. Kamu ingat tak Fnet tadi tu ada satu yang kita tidak guna, iaitu W tolak R. Kan? W tolak R kita belum guna. Okey. Jadi sekaranglah masanya kita gunakan W tolak R sama dengan 18. Yang MA tadi tu kita sudah guna. Sudah guna rumus tu, MA tu, M2A tu 9 tadi. Okey, jadi sekarang ni mau cari rintangan. Jadi R rintangan adalah pindahkan. Ini matematik lah. Kamu pindahkan nanti, kamu dapat W tolak 18. Okey. Ini kamu matematik ni. Pandai-pandailah kamu. Nanti explore ni. Macam mana W tolak 18 ni? Jangan 18 tolak W pula, terbalik. Okey. Jadi W adalah apa? W adalah weight. Ke W adalah apa? Woi, W kan? Weight. Weight. Berat. Apa rumus bagi berat? Irfan, rumus bagi berat. Irfan. Rumus bagi berat. Weight, W. Tahun lepas ada belajar ni. Tidak ingat rumus bagi berat. Siapa ingat rumus bagi berat? Berat, W, weight, berat. Berat. Kamu tidak respon. W sama dengan mg. Berat kan? Berat. Newton berat. Kalau 48 kg itu jisim, bukan berat. Kan? Jadi berat dalam Newton kan? Jadi W adalah mg tolak dengan 18. Mg berapa? Mg M, mass M, jisim 2 kan? G berapa G? Adalah, kita ambil nilai berapa kalau G? 9.81. G adalah pecutan graviti. G adalah pecutan graviti. 9.81. Dalam buku teks PDF kamu dia guna 9.81. Kalau dia kata 10, guna 10 lah. Tapi saya rasa zaman kamu guna 9.81 sudah ni okey. G. Jadi tolak dengan 18. Jadi darabkan 2 darab dengan 2 darab dengan 9.81 baru kamu tolak dengan 18. Jadi yang kamu dapat kira jawapan dia adalah 1.62 Newton. Itu 1. Ya betul. 1.62 Newton. Kamu kira lah. 9 darab 2, 9.81 darab 2, lepas tu baru tolak. Okey. Dalam soalan dia ada bagi tahu J 9.81. Jadi terpaksa kita guna yang dalam soalan. Saya terlepas pandang sudah tu. Ada dibagi dalam soalan. Ini ada dibagi sini. Okey, jadi dapat. Itu untuk soalan contoh yang pertama. Ni mudahlah contoh ni. Kalau contoh yang kedua, okey, situasinya tu berlainan tapi kaedahnya tu memang sama. Okey. Okey, lakarkan gambar rajah jasad bebas. Okey, ada seorang pakcik ni di dalam suatu lift. Siapakah itu? Okey, ada seorang pakcik dalam satu lift yang berjisim. Orang itu berjisim 60 kg. Okey, lakarkan gambar rajah. Inilah gambar rajah dia. Menggunakan simbol W untuk berat, R untuk, okey, ni saya rasa kamu sudah baca. Jadi R tindak balas ke atas, W adalah ke bawah. Okey. Ingat orang ini dia punya permukaan dia. Jangan kamu pilih fikir yang lift tu bertali semua tu. Itu lain. Itu lain lagi. Yang sekarang ni dia fokus pada orang dan di mana tempat dia berpijak itu di sini. Okey, jadi R ke atas,
W ke bawah. Okey, jadi hitung yang ke B. Hitungkan magnitude R. Apabila lift dalam keadaan pegun. Magnitude maksudnya adalah nilai. Nilai. N-I-L-A-I. Nilai. Okey, cari R apabila lift pegun. Pegun cerita je sama macam tadi. W sama dengan R. Okey, ni ada sudah ni. Okey, W sama dengan R ataupun R sama dengan W. W rumusnya mg kan. Kita nampak ni. W sama dengan mg. M 60 kilo ada bagi sudah. G ada dia bagi 9.81. Darabkan dapat jawapan ini. Okey, yang kedua, bergerak dengan pecutan 1.2 meter per second. Apakah magnitude daya tindak balas normal ataupun tindak balas normal R? Okey, jadi bergerak ke atas maksudnya R itu lebih besar. Macam tadi saya beritahu, kalau bergerak ke atas R itu lebih besar daripada W kan. Jadi R tolak W. Dia kata ada pecutan. Bila ada pecutan maka A dia tidak kosong kan. Jadi kamu tengok ni. Sebab dia starting dia ini. Nampak ni starting dia. F sama dengan MA. Ataupun F net sama dengan MA. Saya lebih prefer guna F net lah. Okay. Sama dengan MA. Jadi F net, daya paduan F net adalah R tolak dengan W. Okay. Sama dengan MA. MA. M ada bagi. A pun ada dia bagi. Okay, R itu kita mahu cari R. W ada sudah dia bagi. Kita sudah dapat pun tadi W. Okay, W adalah ini. Kenapa W sama dengan ini? Ini berat. Kalau berat itu dia sentiasa sama ke dalam apa-apa situasi? Kalau berat. Kalau berat badan kamu, Halo? Kalau berat, dia guna nilai yang ini. W ni dia guna nilai yang ini. Nilai ini adalah W lah, berat kan. Jadi berat dia guna nilai yang inilah. Yang 588.6 yang kamu sudah dapat tu, itu adalah W dia. Walaupun situasi sekarang berbeza, tapi W itu dia masih ambil W yang berat kamu lah, berat badan kan. Okey, 588.6. Jadi R itu kita R yang berubah. R bukan sama lagi dengan ini. Ni R ini asal ini. Sebab apa? R dia ini yang asal. Ini kan situasinya kalau dia statik. Lift itu pegun. Jadi R itu berbeza kalau lift itu bergerak dengan pecutan. Berbeza. Okey. Jadi R jawapan dia adalah pindahkan. Darab dulu ini darab dulu, dapat 72 ni. Okey, dapat 72. Pindahkan yang ini ke sebelah kanan. Tengok. R dia adalah 600 lebih. Tengok, berbeza dengan R yang asal yang sebelum bergerak 588.6. Logik lah. Kan, sebab ini kan dia memecut ke atas. Jadi bila memecut ke atas maksudnya nilai R dia lebih besar. Okey. Berbanding yang sini. Okay. Jadi yang kedua settle, dapat sudah R. Yang ketiga mahu cari R dalam situasi ketiga. Hal laju seragam. Ini sangat simple. Situasi ketiga dengan situasi yang pertama sebiji sama. Sebiji sama. Alasan dia kerana pecutan itu adalah sifar. Sifar pecutan itu sifar. Bila pecutan sifar, A dia kosong. Bila A kosong, F net dia kosong. Kan dia bergerak dengan hal laju seragam. Hal laju seragam, tengok ni. Hal laju seragam tak kisahlah dia bagi 8 ke, dia bagi apa ke kan ni. Sebab dia sudah bagi tahu seragam, tak payah kamu fikir nilai 8 ni. Seragam maksudnya F net dia kosong. Sebab A nya kosong. Okay, pecutan tiada. Jadi F net dia kosong. Okay. Sebab tu R sama dengan W. Dan R sama dengan nilai yang tadi. 588.6 Newton. Okay.
Boleh? Jadi kita situasi yang ke contoh 3 ni kamu boleh tengoklah nanti. Kalau tidak faham boleh tanya saya. Latihan formatif ataupun praktis formatif 1.1 ini ambil masa buat sekarang Ini kita ada lebih kurang 9 minit lagi ni. Okey, buat sekarang. Tulis tarikh. Tulis latihan berapa, muka surat dalam kurungan ni 12 kan. Muka surat 12. Soalan 1 dan soalan 2. Tak payah salin soalan Nombor 1 A tu tak payah salin soalan. Tapi kalau dalam jawapan, kalau perlu tulis arah, kena tulislah, kena lukislah apa jawapan arah dia tu. Buat cepat-cepat sikit ni. 8 minit lagi. Kalau sedang buat, angkat tangan. Sedang buat, angkat tangan. 1, 2. 2 orang daripada 9. 1 orang left. Buat sekarang ni 8 minit, 7 minit lagi ni. Cikgu, saya sedang masak sekarang. Masak. Boleh. Masak. Masak. Nanti tengok yang ulangan je. Okey, nanti kalau dalam tengah hari ataupun petang lah baru siap upload. Kadang-kadang saya upload pagi tu, tengah hari petang baru dia proses siap. Okey, proses upload tu dia kalau ikut line lah, kalau line okey. Line okey cepat sikit, kalau line tidak bagus lambat sikit upload tu. Okey, soalan 1 A, B senang kan? Hello. A, B saya rasa boleh je kamu buat conteng-conteng di kertas-kertas yang terbuang pun boleh, yang untuk sekarang ni. Yang penting idea tu kamu dapat. Idea dia tu mesti dapat lah. Idea mesti dapat. Okey, 1A. Boleh 1A? Okey, 1A boleh? Gambar rajah lukisan soalan tu tak payah lukis lah. Kecuali kalau dalam jawapan kamu, kalau dia tanya arah, terpaksa kamu lukis kan. Yang jawapan sajalah, gambar rajah soalan tak perlu. Okay, nombor 1A jawapan apa? Siapa dapat? Masih lagi cari pen, pensel apa semua. Okay, nanti kamu cek lah jawapan. Saya tulis jawapan di sini Jangan pula kamu tiru je jawapan kan. Okay, jawapan saya 26. 26. Jawapan saya
Saya tulis jawapan je 15 Newton. Arah dia adalah sana ada dua dua anak panah. Tu jawapan dia. Ataupun kamu tulis arah ke kanan. Kalau salah beritahu Cikgu, Ya. macam mana tahu dia punya arah ni ke kanan kah ke kiri? Macam mana boleh tahu ke kanan ke kiri? Kita tengok gabungan sebelah kiri dengan gabungan sebelah kanan. Okey, yang sebelah kanan dulu. Tengok sebelah kanan ni ada, kalau kamu campurkan, sebab dia sama arah kan kanan ni. Kamu campurkan dua-dua ni, jumlahnya berapa? 26. 26 Newton. 26 Newton tu jauh lebih besar daripada 11 kan? Maka kita sudah tahu sebenarnya jawapan dia ke mana. Jadi bila dia lebih besar, logiknya bila orang tarik objek itu, dia mesti menang. Bila dia menang, ke kanan lah yang akan menang. Betul ke? Secara logiknya lah. Logiknya. Kalau ini 26 Newton melawan, ini orang ini 11 Newton saja menarik ni ke sini. Jadi confirm yang menang adalah yang 26 Newton. Jadi ke kanan. Sebanyak mana dia menang, ya itulah daya paduan. Sebanyak mana dia menang, kita tolak lah. Cari baki dia. Jadi dia akan menang sebanyak 26 tolak dengan 11. Jadi dia akan menang sebanyak 15 Newton. Itu bersih dia menang sebanyak mana. Itu daya bersih maksud dia. Okey, jadi ke kanan. Okey, yang ke B. Okey, ada 5, ada 2. Okey, jadi di atas ini, kalau kita gabung dua-dua tu, di atas tu 17. 7. Okey, ke bawah 13. Salah. Ke atas 7 je. Ke bawah 13. Kita tahu sudah dia akan bergerak ke mana? Bawah. Ke bawah. Jadi kita lukis. Cuma kamu kena hati-hati. Yang ini saya ada tengok beberapa orang. Saiz anak panah itu mesti dia ngam dengan dia punya nilai dia. Lagi besar anak panah, lagi besar nilai Newton, magnitude tu. Jadi kalau kita buat jalan kerja dia, ni 13, tengok ni. 13 dia paling panjang kan dalam ni. 5 ke atas, 2 ke atas. Kalau gabung jadi 7. Jadi 7 Newton. 13 tolak 7 jadi 6 Newton. Saya tulis jawapan sahaja ni. Nanti kamu buat jalan kerja dia. Okey, 6 Newton. Saiz anak panah 6 Newton ni, saiz dia adalah mesti lebih pendek daripada 13. Jangan pula 6 Newton tu panjang begini. Okey. Jadi lebih kecil daripada 13. Mungkin begini kah? Macam sama je. Buatlah selogik yang kamu rasa logik lah. Okay, lebih kecil daripada 13. 6 Newton. Jawapan dia 6 Newton. Arah ke bawah. Okay. Ini kamu lukis lah. Ini kamu lukis. Ini pun arah dia kamu tulis. Okay. Yang kedua saya bincang juga. Okay, tapi nanti yang kedua ni kalau boleh nanti bila kamu buat dulu, jangan terus tengok jawapan sekarang lah. Maksudnya saya cakap seorang diri sekarang ni. Nanti bila kamu mau semak jawapan, baru kamu play video. Kan, saya takut nanti kamu jenis yang salin saja kan. Bila saya ubah sikit soalan, terus tidak dapat buat apa-apa. Maksudnya kamu belum faham lah kalau sampai tahap yang macam tu. Jadi ini saya cerita dulu. Lakarkan gambar rajah yang menunjukkan daya 240 Newton, daya 180 Newton dan daya paduan. Ada 3 daya dia mahu kamu lukis. Gambar rajah. Gambar rajah ada 3 daya. Okey, jadi macam mana? Okey, ini
bola, lukis bulat begitu pun boleh. Lepas tu ada daya ke atas, ada daya ke sini. Tengok saiz anak panahnya tu 240 tu lebih panjang daripada 180. Okey, ni 240 Newton. Okey, satu lagi daya paduan. Ni daya paduan kamu belajar sebelum ni. Daya paduan dia macam menegak kan, sudut menegak. Ni ada tanda menegak ni. Kalau saya kasih zoom, ini tanda sudut tegak ni. Bila sudut tegak, maka kita menggunakan teorem Pythagoras kan untuk mengira daya paduan dia. Tapi yang pertama ni disuruh lakar dulu. Okay, daya paduan dia bila kita ada, kita akan buat begini kan nanti. 180 Newton, ini kan. Yang kamu belajar buat segi apa tu? Kita pindahkan anak panah tu. Tengok balik yang minggu lepas. Kita pindahkan ke sini baru kita buat begini kan. Ni. Ni kamu label daya paduan F. Dia tidak guna simbol apa-apa simbol kan. Kamu buatlah simbol apa-apa. Saya guna Fnet lah di sini Jadi kamu buat catatan sini, Fnet itu merujuk pada daya paduan. Daya paduan. Jadi gambar aja jawapan dia untuk ini lakarkan A ni lakarkan. Kamu lakarkan daya paduan itu macam ni. Maknanya yang ini tak payah. Yang ni saya tunjuk sebab untuk ingat balik. Ini untuk pengiraan soalan yang ke B. Sekarang baru A. Okey. Ini jawapan dia. Ni. Semua ni lah. Ni. Okey. Okey. Ambil perhatian. Okey, 240 lebih besar kan? 240 lebih besar. 180 ke atas kecil je. Daya paduan ni dia cenderung untuk ikut 240 ke dia cenderung untuk ikut 180? Dia cenderung ke mana? Siapa yang lebih besar? Nilai 240 lebih besar kan? Okey, kalau 240 lebih besar. Kalau lukisan kamu macam ni, ini contoh Kalau lukisan kamu macam ni, ini 180, ini 240 Newton. Ini betulkah lukisan begini? Betul lukisan begini? Tidak. Ini tidak. Ini tidak. Kenapa? Sebab sepatutnya daya paduan itu dia akan ikut ke mana yang siapa yang menang. Bukan ikut sepenuhnya, dia menghampiri itu. Maksudnya daya paduan kamu ni, sudut yang di sini ni pastikan lebih kecil daripada sudut yang ni. Yang saya buat tanda 2 ni lebih kecil, yang ini besar, yang ni lebih kecil. Jadi dia akan menghampiri ataupun mendekati 240 Newton. Ini kamu tengok balik yang siri ulangan inilah nanti kalau kamu belum lagi mendengar yang ni Okey. Jadi ini jawapan salah. Kerana dia kalau lukisan ini menunjukkan dia mengikut 180. Dia lebih dekat dengan 180 padahal salah. Daya paduan. Okey. Jadi yang ke B, hitungkan magnitude daya paduan ke atas bola itu. Okey. Yang itu kamu guna kaedah yang teorem Pythagoras. Ni saya rasa kamu tahu kaedah teorem Pythagoras. Kalau tidak silap situasi yang ketiga dalam latihan yang hari itu teorem Pythagoras, kamu dapatlah jawapan dia nanti. Yang ni saya akan share jawapan di grup lah. Okey. Tentukan arah gerakan sama macam hari itu, ada daya paduan nanti dan ada arah gerakan dia, lukis anak panah dan kira apa. Kalau arah gerakan maksudnya kamu kena kira apa? Kalau dalam ni kamu kena kira apa? Alamak, terpadam sudah ni.
Okey, kamu kena kira sudut. Okey, sudut. Ingat balik yang minggu lepas. Sudut yang di mana yang kamu kena kira. Okey. Jadi rasanya di situ sahaja. Apa-apa jawapan nanti kita ataupun saya akan share di grup. Okey, saya akan share di grup. Itu sahaja untuk hari ini. Harap-harap kamu boleh dapatlah apa yang kamu kena dapat hari ini. Jadi saya ulang sikit. Yang pertama tadi, kamu kena kenal daya paduan berdasarkan 3 situasi. Okey, daya paduan dalam situasi objek pegun, daya paduan dalam situasi objek bergerak dengan hal laju seragam, daya paduan dalam situasi objek bergerak dengan pecutan seragam. Itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah menyelesaikan masalah berkaitan dengan daya paduan. Jadi kamu kena mahir menyelesaikan masalah. Jadi ada satu contoh tadi saya tidak menerangkannya, contoh ketiga yang ini. Jadi saya harap kamu boleh baca dulu. Dan nanti kalau yang minggu depan saya akan sentuh sedikit lah. Okey. Sebelum kita masuk tajuk yang subtopik yang baru. Jadi itu saja. Ada soalan? Okey, rasanya tidak ada. Sampai situ je. Sunyinya kamu hari ni apa yang berlaku ni. Tapi tak apalah. Mungkin nanti lain kali mungkin lagi kurang sunyi sikit kan. Okey, jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.